Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya Muhammad Fahmi bin Rusli insya-Allah akan bertanding di dalam pilihan raya Prisma tahun 2013-2014 di atas kerusi Biro Pembangunan Insan dan Ideologi. InsyaAllah, di kesempatan ini saya akan berusaha membentangkan beberapa manifesto yang saya rasakan sesuai jika sekiranya saya ditakdirkan untuk memegang jawatan ini, iaitu jawatan Biro Pembangunan Insan dan Ideologi Prisma. InsyaAllah, saya lebih memilih untuk membentangkan manifesto saya secara lisan, iaitu saya bercakap ataupun saya membentangkannya di hadapan secara sebegini berbanding daripada saya membentangkannya melalui lisan, melalui penulisan. Kerana pada pandangan saya, melalui cara ini ia lebih jelas untuk disampaikan supaya tidak timbul mana-mana ataupun tidak timbul sebarang salah faham terhadap apa yang saya tulis jika saya membentangkan ia secara bertulis. InsyaAllah, di kesempatan ini ada beberapa manifesto saya yang akan saya bentangkan sebentar lagi. InsyaAllah, manifesto saya yang pertama ialah dapat melahirkan tokoh-tokoh mahasiswa di Bumi Mafraq. Dalam menjelaskan manifesto yang pertama ini, apa yang dimaksudkan dengan tokoh-tokoh itu ialah tokoh-tokoh dari yang mana ia lahir dari kalangan mahasiswa itu sendiri. Tokoh-tokoh, seorang tokoh, individu, ikon atau apa saja ia dinamakan, ia mampu untuk menjadi rujukan kepada masyarakat. Bukan sahaja ia menjadi rujukan kepada ahli Prisma itu sendiri, bahkan jika beliau pulang ke Malaysia, beliau mampu memberikan rujukan yang baik dari sudut akidah, baik dari sudut fiqh, baik dari sudut ibadah dan sebagainya untuk masyarakat. Jadi itu adalah manifesto ataupun isi kandungan manifesto yang cuba saya lakukan ataupun cuba saya bawakan. InsyaAllah, sekiranya diizinkan Allah. Seterusnya, bukan sekadar itu, manifesto yang pertama ini, apabila saya bercita-cita untuk melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan atau tokoh-tokoh mahasiswa yang menjadi ikon dalam kalangan masyarakat, mereka ini bukan setakat menjadi rujukan pada para ahli. Bahkan mereka juga mampu untuk berpidato di hadapan orang ramai, mampu dari segi soft skillnya, mampu menulis dengan baik, mampu dengan sebarang bentuk metod dakwah beliau mampu untuk melakukannya dengan baik. Baik dari segi bertulis, baik dari segi bercakap, baik dari segi pengucapan awam, baik dari segi teknikal dan sebagainya. Itu bagi manifesto yang pertama. Seterusnya, manifesto yang kedua saya adalah untuk memeriahkan lagi suasana ilmu dalam kalangan ahli. Dalam menjelaskan manifesto yang kedua ini, saya lebih memilih di bawah 2 poin, iaitu yang pertama, hendaklah saya ingin membuat diskusi-diskusi ataupun forum-forum yang akan dilaksanakan dengan kita menjemput sendiri ahli-ahli Prisma yang akan menyampaikan forum itu sendiri. Dalam masa yang sama, kita memperoleh ilmu. Dalam masa yang sama, bakat-bakat ahli dapat dicungkil dan diketengahkan. Kerana kita tahu, dalam ratusan ahli, mungkin ada bakat-bakat yang tersembunyi, mungkin ada bakat-bakat yang terpendam. Jadi kita cuba cungkil dan kita cuba latih mereka-mereka ini untuk bercakap di hadapan orang awam dengan berani dan jayanya. Kemudian, dalam kita memeriahkan suasana ilmu di Bumi Mafraq ini, saya cuba kalau boleh untuk mendatangkan para masyaikh-masyaikh kita yang ada di Jordan ini untuk datangkan kita ke Mafraq, ataupun kita boleh sendiri menyediakan kenderaan melalui Biro Pembangunan Insan sendiri, menyediakan kenderaan untuk kita pergi menuju ke majlis-majlis tafakuh fiddin. Kerana kita tahu sebagaimana yang dikatakan oleh ulama salafus salih, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan bukannya ilmu itu yang datang kepada kita, dan bukannya kita yang perlu untuk mencari ilmu. Dalam masa yang sama, kita dapat
ilmu dalam masa yang kedua, kita dapat merasakan bagaimana kejuhudan ulama-ulama terdahulu dalam memperoleh ilmu itu. Itu manifesto saya yang kedua. Dan manifesto yang ketiga dan juga merupakan yang terakhir adalah menyediakan medium-medium khas dalam melatih kesarjanaan ahli dalam bidang masing-masing. Apa yang saya cuba bawakan di sini, apabila dinamakan medium-medium khas itu, saya lebih suka jika sekiranya akan diwujudkan institusi-institusi yang berada di bawah Biro Pembangunan Insan itu sendiri. Sebagai contoh, institusi akidah, institusi fiqh, institusi Lughah Arabiah wa Adabuha, dan juga institusi hadis. Kerana kita, sebagaimana yang kita tahu, masyarakat kita, ahli kita terdedah dengan ataupun sudah berada di cabangan ataupun lapangan masing-masing. Jadi setiap lapangan itu akan ada tokoh-tokoh yang akan lahir. Jadi kita akan cuba buat institut ini, institut yang akan ada organisasi tersendiri. Sebagai contoh, apabila adanya institut hadis, golongan-golongan ataupun insan-insan yang terbabit dalam organisasi tersebut berjaya menghasilkan makalah-makalah ataupun jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan ilmu hadis, mampu membuat kaji selidik, mampu membincangkan secara lebih detail, secara lebih terperinci, dan mungkin kita boleh hasilkan dan mungkin kita boleh terbitkan untuk manfaat yang kepada ahli Prisma itu sendiri. Mudah-mudahan ini saja manifesto yang saya bawakan sekiranya saya dipilih untuk mengisi jawatan Biro Pembangunan Insan dan Ideologi Prisma tahun 2013 dan 2014. Akhir kata, di pihak saya selaku calon Biro Pembangunan Insan dan Ideologi, apabila saya membentangkan manifesto-manifesto yang dinyatakan sebentar tadi, harapan saya ialah supaya pihak kami ini tidak bertepuk sebelah tangan, yang mana manifesto-manifesto atau perancangan-perancangan kita ini tidak mampu untuk dilaksanakan dengan baik dan cemerlangnya jika sekiranya kami tidak mendapat sokongan yang kuat dan padu daripada ahli-ahli Prisma itu sendiri. Jadi, saya minta maaf seandainya kata tersalah bicara, tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.